Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1291. Antara paparan utama. Akhirnya UMNO pilih Pakatan Harapan. Nasib penduduk kampung Sungai Baru akan terbela. Pemimpin PH Bidas MD Terengganu buat apa selama ini? Netizen bengang dengan Ramasamy. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majoriti perwakilan UMNO pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 di Putra World Trade Center PWTC Ahad lalu menyatakan sokongan terhadap usul supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan parti tahun ini. Ini bermakna Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan boleh menarik nafas lega dan mengurangkan suhu politiking di dalam UMNO. Menurut Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, undian yang dijalankan pada 4.52 petang Ahad di Dewan Merdeka, PWTC itu mendapati majoriti perwakilan bangun dan mengangkat tangan menyokong usul tersebut. Majoriti perwakilan UMNO bangun dan angkat tangan sokong usul ucapan dasar Presiden dengan satu tambahan iaitu jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Yang tidak sokong pun diminta berdiri dan angkat tangan tapi bilangan sangat sedikit, ciap Timbalan Menteri Kewangan itu di Twitter. Beliau turut menafikan dakwaan bahawa wujud pengundi hantu di dalam Dewan ketika undian dijalankan serta menyifatkannya sebagai tuduhan jahat dan fitnah. Diyakini 100% tidak benar tuduhan liar itu. Kad yang tertera gambar perwakilan adalah dipakai sepanjang persidangan. Jiran-jiran kerusi perwakilan saling mengenali. Pengacara juga umumkan agar perwakilan duduk di kerusi masing-masing yang telah ditetapkan, ujarnya dalam satu kenyataan. Mengulas mengenai satu video yang tular, Ahmad Maslan berkata Ketua Pemuda Datuk Dr. Ashraf Wajid Dusuki mengesahkan mereka merupakan pegawai-pegawai skuad Sabil di kalangan Ketua Pemuda yang diamanahkan untuk mengurus dan menjaga keharmonian dalam Dewan dan luar Dewan Merdeka. Lokasi video itu ialah di bilik Terengganu iaitu bilik yang dikhususkan kepada Sekretariat Skuad Sabil, katanya. Sebelum itu, Khairi Jamaluddin mendakwa tag pada kerusi dalam Dewan Merdeka yang sepatutnya khas untuk perwakilan UMNO telah ditanggalkan sebagai usaha membawa masuk perwakilan import bagi meluluskan usul tambahan yang dibawa oleh perwakilan dari Negeri Sembilan, Muhammad Syukri Samsudin. Seperti mana yang dijangkakan, sebuah penambahan kepada usul telah pun dibuat apabila dibentangkan semalam oleh pembahas daripada Negeri Sembilan, iaitu Syukri Samsudin. Dia sebenarnya pembahas Negeri Sembilan tetapi dia daripada Rembau. Ya, orang Rembau kenal lah Syukri Samsudin ni siapa. Saya nampak agak peliklah yang Rembau yang bawa usul ni. Penambahan usul yang dibawa adalah supaya tidak ada pertandingan untuk jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Ya, pelik sebab Timbalan Presiden adalah Ketua UMNO bahagian Rembau, ya. Kata Khairi. Sebaliknya, Ahmad Maslan berkata usul tambahan itu pula bukan usul haram seperti dalam tuduhan. Saya telah meminta nasihat peguam-peguam UMNO. Mereka menyatakan kaedah usul itu dibolehkan seperti peraturan persidangan UMNO Perkara 20, tegas beliau. Ketua UMNO bahagian Johor Bahru yang juga ahli politik veteran Syarif Samad turut membidas kenyataan Khairi. JB sah perwakilan kami, saudara KJ. Tak ada seorang wakil hantu pun. Semuanya yang sah walaupun ada yang berada di luar Dewan, ujarnya menerusi hantaran ringkas di Facebook beliau. Kenyataan Ahmad Maslan itu turut disokong oleh Ketua Penerangan Barisan Nasional Isham Jalil. Katanya, Alhamdulillah setelah dicadang dan dibahas, semua usul yang dibawa oleh perwakilan-perwakilan UMNO dari negeri-negeri di seluruh Malaysia termasuk usul tambahan supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden dikekalkan dan tidak dicabar pada pemilihan tahun ini telah diterima dan disokong oleh hampir semua perwakilan dalam Dewan Merdeka.
Sementara itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puan Zarkasri menyelar pihak yang menguar-uarkan laporan bahawa usul tiada pertandingan pemimpin nombor 1 dan 2 tidak dipertandingkan. Menurut beliau, mereka adalah penyokong dalam akuan bersumpah SD yang mahu pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin menjadi Perdana Menteri ke-10. Padahal yang bu itu hanya 2-3 kerat ketua bahagian yang pro perancang utama SD Dokong Muhyiddin sebagai PM. Sedangkan hampir 2/3 perwakilan berdiri sokong usul tambahan oleh Wakil Negeri Sembilan. Tetapi bila pembahas seterusnya sampai ke petang menyokong usul tiada pertandingan, mereka senyap menyepi bidasnya. Beliau mengingatkan supaya pihak tersebut tidak menuduh di belakang parti tidak demokratik setelah diundi. Bu itu sendiri adalah demokrasi walaupun tidak bersusila, tempelaknya. Bagaimanapun, Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang berhasrat untuk mencabar jawatan Presiden UMNO nampaknya setakat ini tidak mengeluarkan kenyataan membantah keputusan perwakilan. Sebaik-baiknya tidak berlaku rumah sudah siap tetapi pahat masih berbunyi. Diharap pemimpin UMNO yang masih dalam hati mereka terlintas fikiran bahawa Mahyadin lebih berkaliber berbanding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim muhasabah diri. Kerajaan perpaduan yang turut disertai Barisan Nasional akan berhadapan dengan pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi. Pemimpin UMNO harus bekerjasama demi masa depan parti yang berteraskan Melayu itu jika tidak mahu tempat mereka diambil alih oleh parti yang bersifat asabiah dan merosakkan perpaduan kaum di negara ini. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap isu pembangunan Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur. Walaupun kerajaan mungkin berhak dan berkuasa, hak dan kuasa ini perlu digunakan secara adil dan bertanggungjawab. Rakyat perlu dibela dan tidak dibuli. Saya berharap penyelesaian yang adil dapat diusahakan secara ikhlas oleh kerajaan melalui rundingan dengan pemilik tanah dan pemaju. Pemilik tidak menentang pembangunan. Sebaliknya mereka ingin dilayani secara adil sebagai pemilik sah dan bukan sebagai setinggan, kata Khalid dalam satu kenyataan. Beliau mengulas keputusan Perdana Menteri yang mengarahkan agar projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru ditangguhkan untuk rundingan antara pemaju dan penduduk. Terdahulu penduduk merayu kepada Anwar supaya bercampur tangan setelah mereka diusir dari kediaman yang berpuluh tahun diduduki dalam tempoh 30 hari. Saya pernah membawa isu ini ke Parlimen apabila Akta Pengambilan Tanah 1960 diguna untuk merampas tanah dari pemilik tanpa usaha rundingan yang adil. Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu, Datuk Seri Syahidan Kasim, dalam Kamar Khas Parlimen menjanjikan bahawa isu ini akan diselesaikan melalui pakej harmoni, pendekatan win-win namun amat mengecewakan, ujar Khalid. Menurut laporan media, Ketua Pengarah Jabatan Tanah dan Galian Kuala Lumpur PTGWPKL mengeluarkan notis pengusiran pada 19 Disember 2022 kepada pemilik tanah Kampung Sungai Baru yang memegang pajakan selama 99 tahun walaupun ramai daripada mereka masih mempunyai 57 tahun lagi. Pengambilan tanah Kampung Sungai Baru melibatkan 67 unit rumah teres dan 14 blok pansapuri merupakan sebahagian daripada proses pengambilan tanah yang bermula pada 2016. Difahamkan 37 pemilik rumah teres tidak bersetuju dengan kadar pampasan tetap RM400 sekaki persegi, manakala baki 27 penduduk bersetuju. Pemilik terus dibuli dan Akta Pengambilan Tanah 1960 telah digunakan untuk merampas tanah mereka di tengah bandaraya Kuala Lumpur ini dengan dijanjikan pampasan yang terlalu rendah. Pemilik dibuli oleh kerajaan PNBN ketika itu. Oleh kerana pemilik adalah Melayu, maka dianggap mereka boleh diperlakukan sesuka hati oleh kerajaan Melayu Islam. Amat jelas kerajaan Melayu Islam PNBN pada ketika itu hanya bercakap tentang Islam dan Melayu tetapi menindas rakyat Melayu, kata Khalid. Beliau mengharapkan kerajaan perpaduan yang dipimpin Pakatan Harapan dapat mengasaskan satu budaya politik baru di mana kerajaan membela rakyat secara adil dan prihatin, tidak lagi membuli rakyat demi keuntungan golongan kaya. Untuk rekod, ketika Khalid memegang jawatan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, Kerajaan Pakatan Harapan menawarkan RM1,000 sekaki persegi untuk penduduk Kampung Baru yang terletak bersebelahan dengan Kampung Sungai Baru. Malah, kata Khalid, Datuk Seri Najib Razak pernah mempelekehkan tawaran beliau itu dengan berkata, tanah yang terletak di sebelah Kampung Baru bernilai RM3,000 sekaki persegi. Apabila pemaju menawarkan penduduk Kampung Sungai Baru hanya RM400 sekaki persegi dan Akta Pengambilan Tanah 1960 digunakan untuk merampas harta mereka, apa mereka lakukan? Mereka usir penduduk dari rumah kediaman mereka.
Mujur rancangan membentuk Kerajaan Campuran Barisan Nasional bersama Perikatan Nasional, GPS dan GRS tidak menjadi kenyataan. Justru, penduduk Kampung Sungai Baru masih ada harapan untuk mendapat pembelaan. Takkan hanya orang kaya sahaja yang berhak untuk menjadi penghuni bandaraya, sementara rakyat Marhain terpinggir semakin jauh daripada arus pemodenan. Justru, naratif pemimpin Perikatan Nasional bahawa Pakatan Harapan Anti Melayu adalah karut dan fitnah semata-mata. Kerajaan PN yang mempunyai lebih 70 orang menteri serta timbalan meninggalkan begitu banyak masalah yang diwarisi oleh kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari dua kerajaan gagal, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dianggotai oleh PAS, kata Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah. Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu itu merujuk kepada kenyataan Menteri Besar Negeri itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, dalam satu majlis dialog yang mempersoalkan kononnya sudah 2 bulan menjadi kerajaan tetapi Anwar Ibrahim tidak memanggil mesyuarat dengan kerajaan negeri melibatkan menteri-menteri besar. Kata Raja Kamarul, Ahmad Samsuri turut mempersoalkan apa yang Datuk Seri Anwar buat pada 2 bulan tersebut. Sebagai permulaan, saya ingin mengingatkan Samsuri, kerajaan gagal PN sebelum ini yang turut dianggotai oleh PAS telah meninggalkan banyak masalah liability termasuk berkaitan persoalan perbelanjaan negara semasa COVID-19, hutang negara yang melambung tinggi, kontrak mencurigakan dan harga barang keperluan yang amat tinggi. Dalam masa yang sama juga, Perdana Menteri terpaksa bergelut menghadapi situasi banjir buruk seluruh negara dan di atas rasa prihatin beliau tidak sempat bercuti pun walau ke negara dekat seperti New Zealand, kata Raja Kamarul dengan sinis. Beliau melontarkan soalan yang sama kepada naib Presiden PAS itu selama hampir 5 tahun menjadi Ketua Eksekutif Negeri Terengganu Darul Iman. Menurut Raja Kamarul, sejak 5 tahun memegang jawatan sebagai Menteri Besar Terengganu, nasib 120 pembeli rumah terbengkalai di Gong Cempedak di kawasan Dewan Undangan Negeri Ru Rendang di Sandang Ahmad Samsudi sendiri tidak diselesaikan. Mereka tidak pernah menerima jawapan dari 4 pucuk surat aduan kepada MB, malah tidak dapat bertemu MB. Janji Esko Perumahan untuk kerja dimulakan semula selepas raya telah menyaksikan 3 kali raya puasa berlalu tanpa tindakan. Apa yang MB buat? Soalnya. Raja Kamarul juga membangkitkan mengenai kawasan Kuala Nerus dan Kuala Terengganu yang terputus bekalan air begitu lama. Hampir 1 minggu baru Samsuri pulang ke Terengganu menjenguk kawasan bermasalah. Apa yang Samsuri buat di luar Terengganu? Tempelak beliau. Raja Kamarul mendakwa selepas 5 tahun PAS menjadi kerajaan, Terengganu dilihat masih tidak ada peningkatan dalam menangani masalah dadah. Terengganu masih kekal di antara negeri tertinggi penagih dadah di Malaysia. Satu sahaja pusat pemulihan dadah kerajaan sementara negeri-negeri jiran mempunyai beberapa pusat pemulihan. Apa Samsuri buat selama ini? Apabila penduduk miskin kampung Pulau Sekati di tengah-tengah bandar Kuala Terengganu ditolak permohonan tanah ganti tempat tinggal, tanah asal mereka yang diambil, kerajaan negeri dipercayai melulus tanah bernilai puluhan juta kepada toke judi untuk hotel mewah di Teluk KK di Pulau Perhentian. Betulkah ini boleh terjadi? Apakah Samsuri sanggup buat sedemikian meluluskan permintaan peniaga luar yang kaya dan tidak untuk orang miskin Terengganu di Pulau Sekati? Sindirnya. Raja Kamarul juga mempersoalkan mengapa selepas 5 tahun jadi Menteri Besar, pendapatan hasil negeri Terengganu masih kekal tahap lama sekitar 330 juta setahun serta masih tidak ada peningkatan dan hampir tidak cukup untuk membayar gaji dan pentadbiran bulanan negeri. Apa yang Samsuri buat dalam masa 5 tahun? Bidasnya. Beliau juga menyelar Samsuri yang dilihat mempeleki usaha Anwar untuk memulihkan ekonomi negara setelah 2 bulan memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Kalau Samsuri ingin bertanya apa Anwar Ibrahim lakukan dalam 2 bulan setelah jadi Perdana Menteri, rakyat juga ingin tahu apa yang beliau buat selama hampir 5 tahun jadi Menteri Besar. 2 bulan nyata jauh lagi pendek dari 5 tahun tempoh Samsuri jadi Menteri Besar Terengganu. Mohon jawapan, tegas Pengerusi Amanah Negeri Terengganu itu. Adakah Menteri Besar Terengganu akan menjelaskan persoalan yang dilontar Raja Kamarul atau membiarkan Walaun menjawabnya dengan dongeng dan dalil buatan sendiri? Lebih-lebih lagi, rakyat Marhain ingin tahu sama ada dakwaan Raja Kamarul adalah benar bahawa kerajaan negeri meluluskan tanah bernilai puluhan juta kepada toke judi untuk hotel mewah di Teluk KK di Pulau Perhentian tetapi tidak membela nasib rakyat miskin Terengganu di Pulau Sekati. Ingatlah kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 65 yang terjemahannya berbunyi begini. Pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan.
Justru ketika di dunia ini anda masih boleh berkata-kata, berilah jawapan yang munasabah agar kesilapan dapat diperbetulkan, kerosakan diperbaiki dan terhindar daripada kebatilan. Berani kerana benar. Perwakilan UMNO pada Perhimpunan Agung 2022 lalu memilih untuk menyelamatkan UMNO daripada perpecahan dengan mengekalkan kedudukan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden, dan Datuk Seri Muhammad Hassan, Naib Presiden parti itu. Ia sekaligus memberi kelegaan kepada Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang ancaman daripada pimpinan UMNO yang masih tebal dengan naratif No Anwar, No DAP. Namun, Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang yang juga Timbalan Pengurusi DAP Pulau Pinang, P. Ramasamy memilih untuk menambah garam pada sup yang sudah siap dimasak oleh Parti Berteraskan Melayu itu. Menerusi kenyataannya yang ditulis dalam bahasa Inggeris, beliau berkata, Zahid might have emerged unscathed temporarily, but he seems to be the albatross around the neck of UMNO and to some extent PH or the unity government. Maksudnya Zahid mungkin muncul tanpa cedera buat sementara waktu, tetapi dia nampaknya sebagai halangan besar yang membebankan UMNO dan sedikit sebanyak PH atau Kerajaan Perpaduan. Menurut beliau, dengan tiada pertandingan untuk dua jawatan teratas dalam UMNO, krisis politik serta-merta yang boleh memeningkan kepala Anwar Ibrahim boleh dielakkan. Bagaimanapun, beliau memperlekeh kemampuan UMNO untuk mendapatkan sokongan orang Melayu pada pilihan raya negeri akan datang dengan kebergantungan kepada nasionalisme etnik. Facebook dipenuhi oleh hantaran netizens yang melihat kenyataan Ramasamy itu counterproduktif atau memberi kesan yang menyongsang terhadap Pakatan Harapan dan akan membebankan gabungan itu. Netizen yang juga aktivis Pakatan Harapan, Mat Ali Safidin Mustafa, menyelar kenyataan pemimpin DAP Pulau Pinang itu. Tutup mulut dan duduk diam-diam. Bukan hal kau pun nak kata orang, awak tu pun apa kurang. Bak kata kawan aku, dia ni is the albatross buat PH. Aku bukan rasis, tapi aku tak gemuk attitude dia merugikan PH, tak menyumbang kepada keharmonian negara, tegasnya dalam satu hantaran di Facebooknya. Netizen Shan Nathan pula mengingatkan Ramasamy harus berhati-hati mengeluarkan kenyataan ia akan menggoncangkan keharmonian Kerajaan Perpaduan serta parti gabungan. Kritikan tersebut turut disuarakan oleh seorang netizen yang hanya menggunakan nama Raja Gelap dengan meminta supaya pimpinan DAP menegur Ramasamy. YB Anthony Locke Siufuk, tolonglah nasihatkan orang ni supaya jaga mulut. Dia betul-betul laparkan perhatian ke apa ni? Sekarang ni dia sendiri yang jadi beban kepada Pakatan Harapan, bidasnya. Raja Gelap melihat sikap Ramasamy itu yang menyebabkan Pakatan Harapan ditolak orang Melayu. Pada masa ini kita rakyat tengah struggle. Sebuah kerajaan yang stabil itu saja yang rakyat nak. Tapi disebabkan mulut tak ada insurans macam ni yang boleh musnahkan segalanya. Setiap orang ada sentimen sendiri terhadap UMNO. Berpuluh tahun bermusuh, bukan senang nak duduk semeja. Tapi demi sebuah kerajaan yang stabil, apa salah kuncikan mulut dahulu. Dulu masa 22 bulan PH memerintah, inilah antara muka yang buatkan populariti PH di kalangan orang Melayu merudum teruk. Ingat dah insaf, rupanya tak juga lagi tempelaknya. Beliau turut menegur Ramasamy supaya tidak merosakkan usaha Majlis Presiden Pakatan Harapan dengan kenyataan dangkalnya menerusi media. Kalau tak puas hati suarakan melalui parti, jangan ambil perhatian media macam ni. Jangan rosakkan apa yang Majlis Presiden dah berjaya laksanakan, tegasnya. Sementara itu, seorang lagi aktivis yang menggunakan nama Abami Tok Perak mengungkit bahawa antara punca prestasi buruk Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-15 lalu ialah kerana kenyataan pemimpin DAP yang memberi peluru kepada lawan untuk menyerang gabungan tersebut. Mulut longkang pemimpin DAP di saat akhir kempen PRU15 telah dieksploitasi oleh PN melalui TikTok menyebabkan PN telah menang besar sehingga hampir menubuhkan kerajaan persekutuan. Nampaknya DAP masih belum belajar dari kesilapan dengan membiarkan pemimpin mereka mengeluarkan kenyataan media yang menyakitkan hati dan memberikan peluru hidup kepada PN untuk menyerang dan menembak Kerajaan Perpaduan, ujarnya. Beliau bimbang jika fenomena ini tidak diatasi akan menjejaskan peluang Pakatan Harapan untuk mempertahankan Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan kerana faktor penolakan orang Melayu. Selagi pemimpin DAP seperti P. Ramasamy dan ramai lagi tidak diambil tindakan, selagi itulah DAP akan menjadi duri dalam daging kepada Kerajaan Perpaduan, tegas beliau. Baru sahaja Timbalan Presiden UMNO berkata DAP tidak bermuka-muka, kini Ramasamy membalasnya dengan melontarkan kenyataan menyinggung orang Melayu, termasuk yang berada di luar UMNO. Sebenarnya banyak lagi hantaran netizen di Facebook yang bengang dengan kenyataan Ramasamy itu. Ramasamy yang masih menggunakan profesor di hadapan namanya
Walaupun sudah lama bersara, patut bercakap secara objektif sebagaimana gelaran yang terus dipegangnya dengan bangga. Contohi Naib Presiden DAP Perak, Dr. Abdul Aziz Bari. Beliau juga bekas Profesor Universiti Islam Antarabangsa tetapi tidak meletakkan gelaran profesor di hadapan namanya setelah menjadi ahli politik. Walaupun tanpa gelaran, beliau tetap dianggap sebagai pakar perlembagaan yang ulung di negara ini. Orang tua-tua kata, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Netizen yang bersuara itu mungkin tidak memegang jawatan yang tinggi dalam parti atau kerjaya. Namun, merekalah akar umbi yang mengunjungi kedai kopi, pasar, surau, masjid dan kawasan tumpuan orang ramai yang menjadi pengundi. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.